Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya bahagiakan saudara pengurusi majlis, saudara pengurusi Lembaga Pengelola Sri Al-Huda, Dr. Amran bin Muhammad, saudara pengurusi pembangunan Sekolah Sri Al-Huda, Tuan Haji Ahmad Maulana, yang di-Pertua ABIM Wilayah Persekutuan Ustaz Muhammad Mazzuki Pak Oze, yang merangkap yang di-Pertua ABIM Wilayah Guru Besar Tuan Puan Soraya, ahli-ahli Lembaga Pengelola Sri Al-Huda, guru-guru Sri Al-Huda, ahli-ahli Jawatankuasa ABIM Wilayah, tetamu kita, Tuan Haji Abdul Rahman, ibu-ibu bapa, tetamu-tetamu yang lain, anak-anak sekalian, dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana diberi penghargaan untuk datang menjadi tetamu, seterusnya merasmikan majlis perasmian pembinaan pembangunan fasa 1 Kompleks Pendidikan Islam Integratif Sri Al-Huda. Saya harap jemputan saya ke sini bukan sebagai rektor insaniah, kerana saya juga seorang anak saya bekas pelajar Sri Al-Huda selama 5 tahun, lepas tu terpaksa berpindah ke Kedah, jadi tak dapat menghabiskan sampai darjah 6. Begitu semua ahli jalan kuasa dia adalah rakan-rakan saya, dan saya datang ke sini adalah atas dasar rakan Sri Al-Huda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses pembangunan pendidikan, institusi pendidikan ini bukanlah satu perkara yang mudah. Kerana saya terlibat dalam pendidikan Islam ni, penubuhan sekolah ni sejak tahun 76. Dulu saya buka sekolah Yayasan Ikhwan, masa itu Anwar Ibrahim buka Yayasan Anda. Anwar Ibrahim buka Yayasan Anda di pantai, saya buka Pantai Dalam, Sebang sana masa tu. Jadi Hasan Harun buka Sekolah Adabi. Masa tu saya punya partner Waris Tan Sri Ahmad Kamal Piah, yang sekarang ni pengurusi PNB. Jadi masa tu kita nak buka sekolah tak susah. Kerana apa? Sewa bangunan kedai 3 tingkat, kita boleh buka sekolah, boleh buka sebuah sekolah. Anwar juga buka di jalan pantai itu hanya menyewa bangunan saja. Tapi niat masa itu nak buka sekolah kerana nak tolong kawan-kawan yang tak ada kerja. Itu saja. Yang kedua, kerana banyak orang yang drop out daripada LCE ataupun SPM ataupun STPM yang tak dapat menyambungkan pelajaran. Mak bapak hantar mengaji dengan kita. Niat tu taklah begitu ikhlas macam kita sekarang ni. Jadi alhamdulillah sekolah saya berjaya, tapi saya terpaksa pergi melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ahmad Kamal terpaksa melanjutkan pelajaran di Australia, saya di Amerika. Jadi maka sekolah kami itu terpaksa diserahkan kepada orang lain untuk menguruskan. Jadi selama 5 tahun dapat pertahankan. Tapi sekolah itu berjalan selama 10 tahun atas nama saya dan Ahmad Kamal. Jadi pembangunan sekolah-sekolah yang ada sekarang ni, yang kita lihat ialah sekolah yang berbentuk sekolah agama. Jadi kebetulan saya dijemput oleh Tan Sri Ahmad Saji baru ni, dan selama setahun dalam jawatankuasa veteran. Jawatan veteran ni orang-orang yang biasa pegang kedudukan tinggi dalam kerajaan, umur 70 tahun ke atas. Jadi saya tak sampai 70 tahun, tapi saya dijemput untuk mewakili pendidikan Islam ni. Dia kata Datuk Jamil mungkin ada pengalaman, saya dijemput. Jadi dalam pertemuan itu dia kata sekolah agama ni semua adalah sekolah opposition party. Kalau kebanyakan sekolah agama colour hijau. Jadi saya perbetulkan pada dia orang. Saya kata masalah pendidikan agama ni bukan masalah parti. Kerana yang hantar anak-anak ni bukan semua orang parti, anak-anak orang profesional semua, anak doktor, anak engineer, anak pensyarah.
Dan mereka ni hantar anak bukan kerana dia orang parti PAS. Jadi dia orang tak percaya. Dia kata kebanyakan yang hantar adalah orang yang berkepiah lebay, dan sekolah juga berlogo dia warna hijau. Saya rasa pendidikan di sekolah biasa ni tidak memberi pendidikan agama yang cukup. Kenapa? Mata pelajaran agama terlalu sikit. Jadi tidak memberi kepuasan pada ibu bapa. Jadi pendidikan agama dah sikit, Al-Quran tidak ada, latihan amali tidak ada. Contohnya anak kita kalau hantar ke sekolah biasa, berarti dia ajar cara semayang, tapi tak pernah semayang jemaah di sekolah. Kerana masa sekolah itu di antara pagi sampai ke sebelum Zuhur, anak-anak akan balik. Jadi Zuhur balik ke rumah, dah sampai pukul 2-3, belum tahu dia orang dapat semayang Zuhur di rumah. Al-Quran, tidak ada satu subjek Al-Quran yang khas. Jadi akibat itu, maka ibu bapa rasa anak-anak mereka ini tidak mencukupi dengan pendidikan di sekolah tu. Jadi mereka sacrifice. Walau bagaimanapun nak hantar anak, tak usah kira lah sekolah tu papan ke. Saya biasa hantar anak saya yang nombor 2 dulu ke sekolah dekat Bangi, sekolah nama pun saya tak tahu, dalam kontainer saja. Sekolah dalam kontainer dekat highway Bangi, sekolah apa ni, Tuan Rahman? Al-Qiblah. Dalam kontainer saja. Asrama kontainer, kelas pun kontainer. Al-Qiblah. Jadi tapi pendidikan agama itu. Jadi itulah hasrat ibu bapa. Hasrat ibu bapa ni ingin melihat anak-anak pergi ke sekolahan, mendapatkan pendidikan yang cemerlang. Cemerlang konsep dia mendapat 5A. 5A ni definition saya ialah berlainan daripada 5A yang orang duk hantar sekarang mendapat PMR ni. 5A pertama ialah pendidikan akademik. Yang kedua pendidikan agama. Yang ketiga pendidikan Al-Quran. Yang keempat pendidikan amali, dapat melatih mengamalkan apa yang mereka belajar. Dan yang kelima ialah pendidikan akhlak. Ini dah 5A yang harapan dari setiap bapa. Kerana saya juga pengalaman saya dulu. Masa saya sekolah rendah dulu, mak saya kata nak hantar ke pondok. Tapi saya tengok orang lain pergi sekolah orang putih naik bas, pergi pondok, duduk dalam pondok. Jadi lama-lama bila cikgu tanya nak pergi sekolah apa, nak pergi sekolah orang putih, kita budak-budak lagi masa tu nak pergi sekolah orang putih kerana dapat naik bas. Itu saja. Kalau sekolah pondok, duduk dalam pondok tu. Jadi menyebabkan ibu saya kecewa. Dia nak hantar saya pergi mengaji, lepas pondok nak pergi mengaji kat Mekah, dia kata. Jadi sampailah saya nak pergi buat PhD. Masa tu saya duduk kat UAE lah. Dia kata pergilah mengaji kat Mekah. Saya pun turut dia. Saya pergi ke Mekah, bawa dia pergilah Ummul Qura nak mengaji kat Mekah. Sampai Ummul Qura, dia kata saya akan tawar kat you ke tempat, tapi kamu kena buat bahasa Arab 3 tahun sebelum dapat menulis tesis PhD. Lepas tu kamu kena buat syariah courses selama 1 tahun, dah jadi 4 tahun. Jadi PhD sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi dah makan masa 7 tahun. Jadi saya pun baliklah bagi tahu kat rektor masa tu, almarhum Tan Sri Dr. Abdul Rauf. Dia kata, Brother Jamil, I want you to finish PhD in 2 years. How can you spend so much time sampai 7 tahun? Dia kata, Brother Jamil, you go to America and come back, you learn again. Begitulah nasihat dia. Jadi saya tak boleh nak pergi ke sana. Jadi kawan-kawan, ada seorang kawan saya yang pergi juga. Dia pergi sampai Pakistan. Sampai Pakistan belajar. Lepas tu dia kata kamu tak cukup bahasa Arab, pergi ke Cairo, buat Arabik 1 tahun. Lepas tu balik sini 2 tahun di Pakistan, 1 tahun di Cairo. Sampai di Pakistan, dia UAE panggil balik. Dia kata sudah cukup 3 tahun, kamu kena balik. Jadi itulah saya nak cerita ni. Harapan ibu bapa masa zaman dulu pun, tahun 50-an macam itu, nak tengok anak-anak berjaya dalam pendidikan agama. Tapi anak-anak nak pergi pendidikan yang barat. Jadi itulah kita harap dengan adanya sekolah macam ni, maka akan memenuhi hasrat ibu bapa, memenuhi hasrat anak-anak. Kerana anak-anak kita yang hantar sekolah agama macam Sri Al-Huda ni, dia akan mendapat 5A dalam peperiksaan UPSR dia, 5A, dan dia dapat masuk ke sekolah menengah juga. Dia boleh mendapat lebih dari 5A lagi, mungkin 6A, 7A.
bahasa Arab beri penekanan, hafazan Al-Quran diberi penekanan. Jadi dengan ini maka itulah harapan kita yang sebenarnya Dr. Amran cakap tadi, untuk mendapatkan pendidikan yang seimbang yang dipanggil integrated approach. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau zaman dulu sekolah-sekolah kita orang tak kisah sangatlah sekolah kita macam mana pun kalau kita pergi. Tapi sekolah agama sekarang ni kita cannot sacrifice the physical aspect of the development. Jadi kalau kita masih ke tahap yang lama, jadi we have to compete dengan sekolah-sekolah yang international dan sekolah yang lain yang mempunyai physical development dia begitu. Ini jadi anak-anak kita kata Allah malu saya nak pergi sekolah Sri Alda, dia macam pondok dia kata. Jadi kita nak, itulah sebabnya kita terpaksa sacrifice, terpaksa, ini satu perjuangan kita untuk membangunkan institusi ini yang saya rasa mempunyai potensi yang sangat tinggi kerana kita berada di Bandar Kuala Lumpur. Yang kedua, alumni ataupun penyokong-penyokong atau ahli-ahli Sri Alda ni orang-orang yang bukan orang-orang yang lekeh-lekeh lah. Kalau dekat Kedah saya tu tak tahulah. Jadi mungkin pendapatan orang petani semua tak mampu. Tapi pun saya di Kedah saya membuka sebuah sekolah lagi. Saya buka Insaniah Smart School. Smart School berteraskan 5A yang saya cakap tadi. Cuma nak tambah lagi 2, iaitu penghafazan Al-Quran yang ada juga dalam program bel tadi. Jadi dalam sekolah kita tu ada tahfiz Al-Quran, tak kira 50 orang yang ambil bahagian itu, bahagian agama, dan kita ada juga pelajar antarabangsa. Jadi the first batch ni saya dapat 40 orang pelajar antarabangsa daripada kebanyakan dari Thailand. Datang dari Bangkok sana. Di Bangkok ni pelajar, ibu bapa pergi bekerja pagi pukul 5 dah keluar. Balik rumah pukul 9 malam baru sampai. Dengan traffic jam, dengan anak tinggal. Hantar ke sekolah biasa, dipengaruhi oleh budak-budak Buddhis di sana. Jadi ibu bapa worried what is happening. Jadi di Bangkok ni nak cari sekolah agama pun tak banyak. Maka dia mencari, dia kata yang paling dekat ialah Insaniah, border to Thailand. Jadi dia datang dengan kereta, dia turun daripada Bangkok sana sampai ke Alor, dia boleh ziarah anak dia. Jadi fully boarding. But the tuition fee saya rasa yang sekolah Al-Huda kita ni sangat rendah. Kerana saya rasa untuk the future, kalau ibu bapa betul-betul nak sacrifice antara anak mereka dengan good quality of education, I think we need to increase our tuition fee. That's the only thing. Dan begitu juga human resource kita. Human resource yang saya buat dekat sana tu, kerana kita perlu juga melihat model-model di negara tetangga kita. Iaitu kalau sekolah agama yang well established di Indonesia ialah sekolah Gontor, iaitu di Ponorogo, yang di mana ramai anak Melayu juga belajar di sana. Pelajar di sekolah Ponorogo Gontor ni boleh bertutur dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dan pernah saya mewakili UAE masa tu, pergi ke Gontor, tidur 2 malam kat sana, tengok macam mana livelihood pelajar yang di Gontor ni. Kalau semayang tu macam dekat Mekah, berlari yang pergi semayang. Habis semayang tak bergerak, pakat baca Al-Quran. Jadi kalau pelajar ni bila kita interview boleh menguasai bahasa Arab dan boleh menguasai bahasa Inggeris. Kalau pergi ke bilik dia orang kat siling ni penuh dengan perkataan bahasa Arab, bahasa Inggeris yang dia orang belajar. Jadi dia orang ni satu hari semua belajar satu perkataan bahasa. Kalau hari ni today is English day, kata dia ambil English tu microphone. Jadi daripada microphone tu semua kena develop sentences menggunakan microphone. Perkataan microphone mesti ada di situ. Saya mempunyai microphone, saya bercakap gunakan microphone. Sebab tak kira lah apa benda pun dalam bahasa Inggeris microphone. Kalau dalam bahasa Arab juga macam tu. Itulah sebabnya pelajar dia dapat menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Salah seorang pelajar di situ yang berada di Insaniah sekarang ni sebagai dekan, dia berasal daripada Gontor itu, dan dia boleh translate Al-Quran daripada dalam bahasa Melayu. Bahkan tidak pernah pergi ke negara Arab, tak pernah belajar di negeri, di Mesir kah, di Jordan kah, di Yaman, tak pernah belajar. Tapi dia boleh translate Al-Quran. Jadi Ustaz Ismail pun mungkin tahu, bekas pelajar di UAE. Dan di UAE pun dia datang buat PhD, Masters dia buat dekat Amerika. Tapi dia boleh translate. Dan dia boleh bertutur bahasa Inggeris dan bahasa Arab dengan baik. Itu model yang ada dekat sana. Jadi saya rasa kalaulah Dr. Amran dan cikgu,
kalau perlukan apa pengalaman ini, saya di sana saya bawa 3 orang daripada Gontor. Gajinya tidaklah begitu tinggi dia orang ni. Jadi bagi dia orang ni melatih anak-anak kita bagaimana kaedah Gontor train dia student dengan akhlak, dengan bahasa, penguasaan bahasa dan apa nama Al-Quran. Jadi itu kaedah yang digunakan oleh Gontor. Dan dia orang ni, dia not been trained to be materialistic. Dia duduk ni dengan cukup, guru pun macam tu. Sekolah ni berkonsepkan wakaf. Kerana siapa saja graduate dari situ, lepas tu dia akan balik sumbangkan balik ke situ. Dalam kawasan itu lebih kurang berapa ratus ekar tanah. Dia orang mempunyai sawah sendiri, mempunyai kedai printing sendiri, dan semuanya adalah teraskan wakaf. Jadi kemungkinan jawatankuasa pengelola sekolah Sri Al-Huda dapat buat satu lawatan ke Ponorogo di Indonesia. Jadi begitu juga pengalaman saya melihat sekolah-sekolah yang lain yang saya sangat berjaya. Saya rasa di South Africa saya tengok juga sangat berjaya, kerana ramai orang South Africa negara kaya, dia suka wakaf. Dia wakaf rumah dengan swimming pool sekali. Jadi kita ni banyak networking. Ibu bapa sini banyak yang berjaya, rakan-rakan Al-Huda ni ramai yang berjaya, dan ada kawan-kawan kita yang berjaya. Dan saya rasa kalau 2.5 million ni, kalau kita betul-betul cooperate dengan melalui our networking, katalah, saya rasa tidak menjadi satu kesulitan untuk nak raise fund. Dan to maintain the school, saya rasa kita perlukan keuangan yang kukuh. Kalau keuangan kita tidak kukuh, jadi masalah tentang pembayaran gaji guru dan sebagainya, jadi itu satu isu lagi. Jadi pada di Thailand ni banyaklah kalau kita tengok sekolah-sekolah agama, tetapi pada sekolah agama di Thailand ni yang tidaklah macam mana yang kita anggarkan dulu. Kalau kita tengok lebih baik daripada keadaan yang dulu. Jadi dia orang telah mempunyai banyak juga bangunan-bangunan yang lebih cantik dan sebagainya. Kemungkinan kos pembinaan di Thailand ni tidak begitu tinggi, dan banyak orang wakaf. Misalnya telah mendapat berapa 50 ekar tanah diwakafkan pada Insaniah. Untuk Insaniah wujudkan branch of Insaniah di Thailand. Di Kemboja juga saya sedang usahakan untuk wujudkan branch of Insaniah di Kemboja. Kerana bila saya ke sana, saya tengok macam mana lah nak tolong budak-budak Kemboja ni. Kalau datang belajar kat sini, kita charge tuition tinggi. Dan tiap semester kalau dia tak bayar yuran, pejabat bernari akan blok, tak boleh ambil exam. Jadi kita terpaksa lah cari kawan-kawan kita kat Kuala Lumpur ni, tolonglah bayar yuran untuk satu orang pelajar, satu orang ni. Jadi bila saya ke sana, saya wujudkan satu wakaf di Kemboja, Insaniah Wakaf Fund untuk Kemboja. Jadi baru ni dapat berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri dia. Dia kata this is very good. Dia kata you are helping your community. Dia kata kita punya community, kerana dia orang ni orang Melayu Cham di sana. Jadi harapan kita kalau kita dapat wujudkan Insaniah di Kemboja tu, maka dapatlah kita membantu masyarakat sana, kerana sekolah-sekolah rendah dia banyak, dan dapat mewujudkan satu sistem pendidikan Islam di sana. Kalau tidak ni dia orang terpaksa pergi universiti yang dipunyai oleh orang-orang Buddha di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap mudah-mudahan doakan bahawa sekolah Sri Al-Huda ni akan terus maju untuk masa depan, dan target kita sudah ada, perancangan kita untuk masa depan sudah ada, dan sokongan daripada ibu bapa hari ini saya rasa sangat-sangat menggalakkan daripada guru-guru dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita akan jadi sekolah yang terkemuka di bandar Kuala Lumpur ini. Dan saya ucapkan juga tahniah pada jawatankuasa ABIM wilayah yang dapat sama-sama membantu untuk membangunkan institusi ini, dan insyaAllah kita akan berjaya. Dan sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini saya merasmikan pembinaan Fasa 1 Kompleks Pendidikan Islam Integratif Sri Al-Huda.